Okey, kita dah live sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara saya menunggu saya punya mesin basuh tu siap, tiba-tiba terdetik idea lah untuk berkongsi satu topik yang saya rasa penting khususnya untuk para freelancer yang menyediakan khidmat editing, copy editing, proofreading dan tak kurang juga pentingnya untuk yang buat khidmat translation lah. Sebabnya apa? Ini adalah antara freelancer-freelancer yang biasanya terdedah dengan kata-kata. Maksudnya mereka sentiasa bekerja dengan kata-kata. Contoh macam proofreading tu mereka membetulkan orang punya ejaan, grammar, sentence structure dan juga penterjemah pun nak tak nak terlibat dengan kata-kata, penulisan dan dalam banyak berkata-kata tu memang tak dapat nak nafikan kadang-kadang mereka perlu juga membetulkan apa yang mereka tulis tu dari masa ke masa, kena sunting lah, kena sunting ya. So, saya ingin mengambil kesempatan sementara menunggu masa masuk kat belakang tu. Siap basuh second round, saya ingin kongsikanlah 3 poin yang saya rasa perlu diambil maklum sekurang-kurangnya uh, oleh para freelancer dan saya ingin menekankan lebih-lebih lagi kepada para freelancer yang bekerjasama dengan Proofreaders United. Saya harap apa yang saya kongsikan ni sesuai dan kalau sesuai amalkanlah. Kalau kurang sesuai adjust mana-mana yang sesuai. And then kalau tak sesuai boleh abaikan. Okay? Okay. Perkongsian yang saya nak buat ni adalah berdasarkan pengalaman saya sendirilah. Of course, sepanjang saya dulu aktif berkhidmat sebagai seorang freelancer, banyak kesilapan yang saya dah buat dan saya rasa ada baiknya saya kongsikan kesilapan-kesilapan yang pernah saya buat tu supaya orang lain ambil maklum dan berusaha untuk tak ulang kesilapan yang sama. Kerana apa? Kerana biarlah yang buat kesilapan tu saya. Dan sekarang saya ambil peranan itu, ambil tanggungjawab itu untuk kongsikan dengan para freelancer khususnya yang menonton sekarang ni. Tahniah kerana anda semua luangkan sedikit masa anda. I believe memang freelancer ni masa mereka sangat terhad kerana mereka sentiasa berkejaran dengan deadline yang banyak. Alhamdulillah. Bersyukurlah sekiranya kita ada deadline yang banyak, bermaksud kita ada job, kita ada job dan kita ada perkara yang untuk kita sudahkan berbanding freelancer yang baru nak cari job, baru nak cari klien yang tak ada klien lagi, sentiasa promote diri masing-masing, kadang-kadang sampai mengambil cara promosi yang agak keterlaluan pada saya, over promise, under deliver, tak naklah macam tu. So bagi anda, bagi freelancer-freelancer yang sedang berkejaran dengan deadline, I wish you all the best. Pastikan quality mendahului quantity. Kerana apa? Kerana kita tak naklah terlalu mengejar kuantiti, banyak job tapi kita mengabaikan quality. Untuk jangka masa pendek, mungkin kita boleh jana wang yang banyak, kita boleh bantu klien yang ramai, tetapi selama mana kita mampu bertahan sekiranya kita hanya mementingkan kuantiti semata-mata walhal kita tak mementingkan quality, macam tu. So itulah, tu dah sebenarnya dah masuk poin pertama saya sebenarnya. Dah masuk poin saya yang pertama kerana saya ingin sebutkan di sini kepada freelancers supaya mementingkan quality berbanding kuantiti. Kerana apabila sampai satu tahap nanti kita punya quality terlalu tinggi ataupun tak nak kata terlalu, sangat tinggi, orang akan ramai memperkenalkan servis kita kepada kawan-kawan mereka. Percayalah, okey, ia akan datang dengan masa. Lebih banyak masa yang kita laburkan untuk meningkatkan kualiti kita, lebih ramai klien akan datang. Dan sepatutnya apabila makin lama kita luangkan masa untuk meningkatkan kualiti kita,
kuantiti tu akan datang sedikit demi sedikit, dan percayalah apabila sampai satu masa nanti kita dah tak larat lagi dah dengan kuantiti yang ada di depan mata kita untuk kita tangani semuanya. Itulah yang saya dah lalui dan saya rasa that's it. Sehingga apa? Sehingga pengalaman saya disebabkan oleh pernah ada orang ingatkan, saya tak blame siapa-siapa, mungkin saya sendiri yang tak mencari orang untuk menegur saya. Saya ketika itu terlalu mengejar kualiti, okey. Saya mengejar kuantiti dan juga pada masa yang sama kualiti saya meningkat, sehingga mana? Sehingga klien memperkenalkan, recommend, referkan kawan-kawan mereka kepada saya, sehingga saya macam tak menantangkan dan akhirnya sakit. Sakit apa? Sakit kerana kita punya kualiti hidup dah terjejas teruk, job banyak sangat dan again it was my mistake sebab saya tak pandai untuk mengatakan tidak kepada orang yang um, memerlukan khidmat saya, dan mereka hanya memerlukan khidmat saya saja dan mereka tak nak orang lain. So benda tu lama-lama memakan diri saya, memakan kesihatan saya, menjejaskan kesihatan saya, dan akhirnya saya terpaksa dibedah. Masuk ward, dibedah, dan sepanjang tempoh pembedahan tu memang tak buat job lah, memang tak terima. Bukan tak terima, terima je, cuma saya yang tak dapat nak buat. Sebab apa? Kita sakit kan, sakit tak boleh nak buat kerja. So bukan hanya kita yang terjejas, tapi klien-klien yang menunggu kita punya hasil tugasan tu pun, mereka pun terjejas juga, mereka pun memerlukan, mereka juga ada deadline mereka untuk mereka kerja. So sebab itu saya nak sarankanlah kepada para freelancer sana, di luar sana, uh, especially yang sama-sama kita matikan ni, sama-sama bekerjasama dalam Professionals United untuk uh, pandai menyeimbangkan antara kuantiti dengan kualiti. Okay, of course kami di Proofreaders United memang memerhatikan kualiti proofreader dari masa ke masa, dan ada memang freelancer tertentu yang terpaksa kami rehatkan sekejap kerana kami dapati kualiti kerja mereka agak terjejas. Kami percaya antara sebabnya adalah kerana kuantiti kerja terlalu banyak dan mereka mungkin tak pandai lagi nak mengatakan tidak. So saya ingatkanlah kepada freelancer kat luar sana supaya uh, it's okay to say no walaupun daripada klien yang setia. Okay, uh, klien yang setia boleh jadi tak setia tau kalau kita punya kualiti kerja tak konsisten. Sebab tu kita kena uh, bijak mengatakan ya ataupun tidak bagi tawaran kerja walaupun ia datang daripada klien yang setia. Okey, klien yang setia dia memang ada tahap kepercayaan yang tinggi terhadap kita, that's why dia repeat gunakan khidmat kita. Tetapi kita juga perlu hormat, kita perlu jujur kepada diri sendiri bahawa aku tak boleh buat job ni sebab aku dah sibuk. Dah ada klien yang dah bersusun-susun ni yang sedang menunggu aku siapkan kerja mereka. Okey, dan sekiranya ada klien yang setia and then insist untuk menggunakan khidmat kita, uh, feel free to say no. I believe itu lebih menyelamatkan bukan hanya diri kita tetapi diri klien tu juga. Sebab kita tak nak menjejaskan sesiapa, termasuklah diri kita dan juga diri klien. Sebabnya apabila kualiti kerja kita semakin meningkat, memang kuantiti orang yang setia juga akan meningkat. Tetapi dekat mananya yang kita nak seimbangkan antara kualiti dan kuantiti tu, sendiri kena fikirlah. Kena fikir, dan sekiranya macam tak tak tersedar dari mimpi yang lena lagi, cari orang untuk tolong ketukkan kepala kita supaya kita kembali tersedar bahawa
kita perlu seimbangkan antara kuantiti dengan kualiti. Okey, itu satulah. Dan seterusnya itu dah masuk poin yang pertama. Saya nak pergi ke poin yang kedua, tetapi ini first time saya live dekat Facebook, dekat saya punya laptop ni. Biasa dekat saya punya phone. So, jap actually memang tak ada orang komen ke? Hmm, Jap kita tengok balik. Okay, tak ada orang komen ke? Komen so far tak ada lagi lah. Sekiranya anda sedang menonton saya ingin berucapkan terima kasih sebab sedang menonton. Um, dan kalau ada sebarang komen, cuba komen sebab saya tak nampak ada sebarang komen lagi. Mungkin tak ada orang komen pun sebenarnya. Yelah, saya pun tak menggalakkan orang komen. So, sekarang ni nak minta kalau sesiapa sedang menonton tu boleh tak komen something supaya saya tahu bahawa saya boleh baca komen ketika sedang live ni sebab ni first time live dekat saya punya laptop. Okay. Okay, saya teruskanlah ya. Saya assume saya punya setting ni betul. Taklah cakap seorang-seorang dan tak ada orang mendengar. Dan at least tak apalah kalau tak ada orang mendengar, it's for me. Kalau ada orang dengar, bagus. Okay, so poin pertama, pentingkan kualiti berbanding kuantiti. Okay, saya nak masuk poin yang kedua. Okay, terima kasih. Terima kasih pada Kak Saliza sebab komen. Waalaikumsalam Kak Saliza. Janganlah panggil bos. Segan saya dengan Kak Saliza ni panggil saya bos. Tak, bukan bos lah Kak. Kita sama-sama berusaha dalam Proofreaders United. Kak Saliza ni salah seorang proofreader yang mendapat rating yang tinggi di Proofreaders United. Thanks Kak Liza. Kak Saliza kerana sedang menonton saya. Saya harap poin yang pertama tadi akak dapat dengarlah. Kalau terlepas tak apa, lepas ni boleh tonton balik sesi live ni. Okey. Tu satu, pentingkan kualiti berbanding kuantiti. Jangan nak kerja sangat kuantiti sampai quality out. Okey. Okey. Yang kedua, saya nak sebutkan hal ini dalam konteks bersosial di media sosial bagi freelancer, khususnya bagi freelancer proofreader, editor, translator. Saya cadangkan sebab saya pernah buat benda ni dan buat kesilapan ni. Saya pernah buat kesilapan ni dan ia tidak mendatangkan satu kesan yang baik kepada diri saya dan juga ahli dalam grup WhatsApp tu. Okey, kisahnya saya dijemput untuk menyertai satu grup WhatsApp dan dipanggil untuk menyertai klien atau menyertai WhatsApp group tersebut adalah rakan-rakan seuniversiti dahulu yang buat bisnes. So mereka terdiri daripada macam-macam bisnes lah. So apa yang berlaku pada ketika itu adalah ada seorang ini dia sedang rekrut ejen untuk bisnes dia lah. Dan saya masa tu entahlah, memang I do not blame anyone other than myself lah. Entah apa yang saya fikir, saya membetulkan dia tau. Dia tersalah ejen. Kalau ejaan yang betul adalah EJEN untuk manusia. EJEN, ejen. Tetapi dia AGEN, agen. Agen tu lebih kepada untuk bukan manusia. So, it was my mistake. Saya tegur dengan dia, saya sebut ejaan yang betul something like that. Ejaan yang betul ialah agent, EJEN lah. Itu je saya sebut. Tak sangka pula disebabkan oleh apa yang saya buat tu menyebabkan dia terasa. Mungkin sebab saya sebutkan perkara itu di dalam WhatsApp group instead of secara private. So dia mungkin tak terima satu, medium salah, timing salah, and then approach pun salah, everything was wrong walaupun mesejnya betul. Macam tu. So apa yang dia buat adalah dia tinggalkan grup WhatsApp tu. So lepas tu memang saya kena bambu lah dengan ahli grup yang lain. Marah, Zaki kenapa kau buat macam tu? Macam tu. Kenapa kau better betulkan semua orang lah. Kalau macam tu semua orang pun kau nak tegur pasal ejaan. So the point here is
kena bijak lah, kena bijak untuk bersosial dan antara kebijakan yang perlu kita buat adalah untuk tidak membetulkan orang apatah lagi sekiranya mereka tak minta pun untuk dibetulkan. Okey. Ini saya sebutkan dalam konteks kita sebagai orang yang biasa membetulkan orang ataupun membetulkan dokumen, kandungan dokumen orang dari segi bahasa, dari segi ejaan, grammar, spelling semua tu. Uh, Jangan terbawa-bawa sikap membetulkan uh, kesilapan orang tu dalam dokumen, daripada dalam dokumen ke dalam media sosial. Orang tak suka. Orang tak suka dibetulkan apatah lagi sekiranya mereka satu tak minta, kedua dibuat secara umum, di public. Okey. Orang tahu ataupun especially orang yang kenal kita lah. Orang yang kenal kita tu dia tahu apa kerjaya kita, apa yang kita biasa buat. Tetapi mereka tak minta pun untuk dibetulkan secara umum, secara public, secara terang-terangan di halayak ramai. Mereka pun ada um, rasa malu mereka sekiranya mereka dibetulkan ataupun dianggap salah dari segi satu sudut, iaitu segi ejaan, dan as if kita saja yang betul, kita saja yang ke depan, kita saja yang tahu tentang benda tu. Tak. Sebenarnya memang betul niat kita mungkin betul untuk kita berkongsi tentang ejaan yang betul, tentang sesuatu ejaan, tetapi sekiranya orang tu tak minta untuk dibetulkan, tak payah kita betulkan secara public lah. Kalau kita rasa gatal sangat nak betulkan orang tu, uh, go private. Go private. Itu pun kena fikir balik tau. Kena fikir balik approach-nya. Jangan terus nampak orang tu buat kesilapan dalam media sosial dia, terus kita PM dia. Kau salah eja ni. Tak. Ada cara yang lebih molek lagi, iaitu kita bina hubungan dahulu, especially kalau orang tu bukan jenis yang kita dah biasa berhubung dengan dia, yang bukan kawan kita, yang belum rapat lagi, yang mungkin belum kenal lagi peribadi kita macam mana. So kita jangan nak cepat sangat nak terus membetulkan dia walaupun secara private, macam tu. So kita kena bina hubungan dulu dan kemudian barulah masuk ke point kita yang sebenar tu. Kita nak minta dia kalau boleh ejaan tu betulkan kepada yang betul ataupun tidak. Kalau boleh betul boleh tak betulkan ejaan tu kepada ejaan yang tepat. Macam itulah. So it takes a process lah. Dan itu pun kita kena membuka dahulu satu ruang untuk dia menerima kita. Okey, sebelum kita nak betulkan dia, dan apatah lagi kalau dia tak minta untuk dibetulkan, jangan betulkan. Jangan nak terlalu beria sangat untuk membetulkan orang, especially kalau benda tu hanya setakat satu ejaan ataupun satu hukum grammar dan dia bukan bercakap dalam konteks akademik pun. Dalam konteks sosial tu, it's okay untuk kita uh, ada buat kesalahan ataupun kesalahan tu, asalkan orang faham mesejnya, okeylah, diterima lah, dan jangan nak terlalu eager sangat nak membetulkan orang, sebab instead of kita ingat orang akan impress dengan kita, orang akan menjadi menyampah pula. Orang akan menyampah pula dengan kita sebab kita membetul-betulkan orang. Itu satu. Itu poin yang kedua lah. Okay. So ada soalan ni daripada Kartini. Kartini Waris ni juga adalah salah seorang freelancer penterjemah ya, yang bekerjasama dengan Proofreaders United. Thanks Tini for all your cooperation and collaboration with Proofreaders United all this while. Tini tanya pertama sekali, bagaimana nak dapatkan klien secara langsung? Selalu saya guna khidmat agensi. Okey, antara cara yang kita boleh buat untuk kita dapatkan klien secara langsung adalah dengan kita, of course kita kena mendedahkan diri kita di media sosial, mengatakan bahawa kita ini menyediakan khidmat, contoh macam Tini kan, penterjemahan lah, macam tu. Daripada situ, satu, dalam kalangan orang yang dalam media sosial kita tu sendiri akan kenal bahawa kita menyediakan khidmat tersebut, ataupun nanti mereka sekurang-kurangnya tahu dan mereka boleh kenalkan khidmat kita kepada kawan-kawan mereka pula. So mereka boleh kenalkan kita punya servis pada kawan-kawan mereka. So itu boleh dapatkan klien secara langsung lah
Tetapi the downside of dealing directly with client ni adalah kita kena menjawab banyak soalan daripada klien-klien tu, dan ia mungkin mengambil masa dan tak tentu lagi tak tentu lagi klien tu akan menggunakan khidmat kita. So satu benda yang kita risaukan adalah kita dah laburkan banyak masa untuk convincekan dia, tetapi akhirnya dia tak gunakan khidmat kita. It does not necessarily mean that kita tak bagus tau. Ia mungkin juga disebabkan oleh uh, limitasi ataupun uh, apa namanya, ada satu benda yang menyekat mereka daripada menggunakan khidmat kita di pihak mereka. Contoh sekiranya ia adalah agensi yang meminta khidmat servis terjemahan, tetapi mereka ada bajet yang kurang. Mereka dah tanya kita macam-macam, tanya background, tanya pengalaman menterjemah, minta kita punya sampel terjemahan, tetapi rupa-rupanya bila kita kasih sebut harga, itu di luar mereka punya uh, bajet. So mereka tak jadi guna khidmat kita. Tu satu kekurangannya lah kalau kita apa namanya, deal secara langsung dengan klien. Yang bagusnya pula, of course ada yang bagus jugalah apabila kita deal secara langsung klien. Kita boleh build rapport yang sangat kuat terus dengan klien instead of melalui orang tengah. Okay. Of course setiap satu pendekatan ada pro and cons-nya, dan pilihlah mana satu pendekatan yang paling kita rasa selesa, kita rasa sesuai, dan akhirnya kita happy, kita gembira dengan apa yang kita pilih tu. Okay. So berbalik pada tentang saranan saya pada freelancer. Satu, tadi kalau sesiapa yang baru menonton saya sebutkan tentang pentingkan kualiti berbanding kuantiti. Okay, kalau nak dengar huraian lebih lanjut, tonton sesi live ni yang akan saya upload dekat Facebook dan mungkin juga di YouTube Proofreaders United. Saya tak erti lagi macam mana nak download video ni. Okey, dan poin yang kedua saya sebutkan tentang kita jangan terlalu uh, beria sangat nak membetulkan orang di media sosial. Walaupun kita punya kerja ataupun kerjaya adalah terlibat dengan membetulkan orang punya dokumen, orang punya grammar. Jangan terbawa-bawa perkara tu ke dalam media sosial, sebab berdasarkan pengalaman saya, orang tak suka pun. Walaupun kita punya niat tu baik, tetapi tak semestinya diterima baik oleh orang yang ditegur tu. Okey, 2 poin. Rasanya tadi ada poin yang ketiga, nak kata apa lagi Oh, okey, pasal saya nak masuk kepada poin yang ketiga. Sebelum tu saya harap jawapan saya pada Kartini Waris adalah poinnya kat situ Okey. Sebelum masuk ke poin yang ketiga, ni ibu dalam pantang. Kucing berpantang ke tak? Sebab dia baru bersalin dalam 9 hari, 10 hari. 4 ekor anak. Tak tahu jantan betina, tak tengok pun. Dah lah. Ni nak partian ni. Nak partian je. Makanan kan dah banyak tadi. Kan dah makan banyak tadi. Dah lah. Pergi tengok anak kau tu. Bye. Okay, kucing pun nak partian. Pure kat situ. Okay, so saya nak share poin yang ketiga. Poin yang ketiga yang saya nak sarankan kepada freelancer, dan ia berdasarkan pengalaman saya lah, dan saya harap berdasarkan pengalaman tu tak ada lagi orang yang mengulang kesilapan yang sama. Sebab apa? Kita ni kena banyak belajar daripada orang yang berpengalaman, supaya pengalaman orang tu kita jadikan sebagai satu bentuk panduan dan sempadan. Panduan tu sekiranya apa yang disebutkan tu kita kena ikut. Okey, dan yang sempadan tu apa yang disebutkan tu dia pernah buat kesilapan tu dan dia tak nak orang lain ulang kesilapan yang sama, dan inilah yang saya nak sebutkan sebagai poin ketiga saya. Ya Allah, kesiannya ibu yang seorang ni, yang saya ikut ini yang nak partian ke. Dan kita nak share one last point, kemudian kita layan pula job. Okay. So poin yang ketiga adalah berkenaan dengan kita jangan terlalu beria-ia sangat dengan meletakkan iklan
servis kita sehingga ia boleh menjadi misleading. Kita membawakan maksud yang sebenarnya boleh menyebabkan orang tersalah tafsir dengan kita punya iklan. Okey, contoh seperti yang saya baru-baru ni terperasan, saya tak nak sebut secara spesifik sebab cukuplah saya sebutkan bahawa pada pandangan saya iklan tu agak misleading dan ia membuatkan saya tertanya-tanya sama ada benar ataupun tidak tentang fakta yang disebutkan dalam iklan tersebut. Okey. Okey, again saya tak sebut siapa-siapa tetapi cukuplah saya katakan bahawa pada pandangan saya ia agak misleading sekiranya benar ia adalah tak benar. Okey. Namun sekiranya poin yang saya sebutkan ni ataupun contoh yang saya sebutkan ni adalah benar, baguslah. It's a good achievement. Pergi anak sekolah panggil. Anak dia dah mengengiau. Okey. Okey. Apabila kita memberikan data ataupun maklumat kepada kita punya klien sebagai satu bentuk iklan, kita kena pastikan bahawa data tu betul lah. Contoh, sekiranya kita dah sebutkan bahawa dalam iklan kita bahawa kita dah pernah ada pengalaman selama 10 tahun. Kita kena sebutkanlah adakah selama 10 tahun tu memang kita proofreader sepenuh masa ataupun kita editor sepenuh masa ataupun 10 tahun tu tahun pertama kedua je saya jadi proofreader and then saya kerja lain selama 5 tahun and then baki lagi 3 tahun tu saya sambung balik sebagai seorang proofreader. So sebenarnya yang kita berpengalaman tu hanyalah 2 tambah 3. 5 tahun je, bukannya 10 tahun. Bukannya 10 tahun. Okey, itu satu contoh. And then contoh yang kedua, kalau kata kita pernah semak dokumen sebanyak 100,000 dokumen dalam tempoh 5 tahun. Adakah kita semak dokumen sebanyak 100,000 dokumen tu daripada huruf pertamanya hingga huruf terakhirnya? Kitalah yang proofread, kitalah yang edit. Sekiranya ia, baguslah. Tetapi sekiranya tugas kita hanyalah membaca saja, kita janganlah claim bahawa kita yang proofread dokumen tu. Tak tepat. Dia boleh mislead orang. Kalau kita claim bahawa kita proofread dokumen, kita adalah orang yang bertanggungjawab untuk proofread dari awal dokumen hingga akhir dokumen. Barulah itu kita layak untuk kita claim bahawa kita sudah proofread sebanyak itu dalam tempoh yang kita sebutkan itulah. Tetapi sekiranya tugas kita hanyalah membaca, melihat hasil orang lain proofread, itu bukan proofread, itu baca. Itu read sahaja. Itu bukan proofread. Tak sama proofread dengan read. Okey, apatah lagi edit. Okey, kalau kita serahkan dokumen kita kepada orang untuk diedit, kemudian orang kedua untuk proofread, kemudian hanya kita orang ketiga yang read sahaja, kita tak boleh claim bahawa kita proofread dan kita edit. Tak, memang tak boleh. Sebabnya apa? Sebab kita tak buat pun kerja tu. Orang edit dia punya, orang yang mengedit kerjanya workload dia lain. Orang yang proofread dia punya workloadnya lain. Orang yang sekadar read dan mengatakan bahawa hasil proofreading dan editing itu menepati kualiti yang ditentukan, kerjanya lain. Maksudnya dia tak layak untuk kata bahawa dia proofread. Dia tak layak untuk kata dia edit dokumen tu. Jadi kat sini lah yang saya nak kata bahawa kalau kita letakkan iklan dalam kita punya servis untuk mempromosikan servis kita, kita kena letakkan maklumat yang tepat lah. Okey, janganlah kita letakkan sebarang nombor, data, fakta yang boleh mislead orang untuk teruja, tapi sebenarnya kita tak buat pun benda tu. Tu dah, dengan kata lain kita dah menipu lah. Kita dah menipu dan tanggunglah nanti dia punya akibatnya dekat akhirat nanti kalau betul kita buat benda tu. Tapi kalau tak buat baguslah, jangan buat dah. Okey? Itulah saya nak kongsikan. Sepanjang pengetahuan saya dan sepanjang kesedaran saya dan sekiranya ada tolong tegurlah ya. Saya tak pernah buat pun kesilapan macam tu. Saya tak pernah buat pun apa ayat-ayat yang misleading macam tu.
Tetapi kalau ada tolong beritahu, mungkin saya yang tak perasan kan. Dan ini juga satu um, cara untuk saya ingatkanlah kepada semua freelancer kat luar sana supaya berhati-hatilah apabila meletakkan ayat-ayat iklan supaya ia tidak mislead orang dan membuatkan orang macam mungkin terpercaya dan terpengaruh dengan fakta yang mungkin misleading dan akhirnya mereka tertipu. Oh, Nauzubillah lah, tak naklah ada sesiapa yang buat kan. Tapi kalau ada yang buat tu, it's not too late untuk betulkan keadaan ini dan uh, apa namanya, selagi mana kita membetulkan kesilapan kita, insya-Allah kita ada ruang untuk dimaafkan. Macam tu. Okey, tiba-tiba terlintas pula satu lagi poin yang saya rasa tak kurang juga pentingnya. Ni poin keempat lah. Tapi saya nak ulang semula poin ketiga tu. So satu poin yang pertama tentang pentingkan kualiti berbanding kuantiti. Poin yang kedua berkenaan dengan apa tadi ah? Lupa dah. Berkenaan dengan lupa dah. Saya tak tulis kan. Tak apalah. Nak teruslah masuk ke poin yang keempat ni sebab tiba-tiba terlintas. Okey, sebab terlintas tentang um, baru-baru ni lah saya tengok dekat Doctorate Support Group tu ada yang menulis tentang dia kasih harga paraphrasing yang tertentu kepada klien dia dan dia rasa harga tu terlalu rendah dan dia minta pandangan orang lain. What do you think about this price? Mahal ke, murah ke ataupun macam mana? So apabila saya teliti lagi post tu didapati bahawa um, it's a kind of iklan sebenarnya. Dia nak mengiklankan servis dia walaupun pada pada surface-nya adalah dia nak bertanya, tetapi rupa-rupanya dekat dalam komen dia mengiklankan dia punya servis. Dr. Support Group bukan saya punya, bukan milik saya hanya salah seorang DSG advisor dan saya serahkan kepada kebijaksanaan admin DSG untuk menilai semula post tersebut, adakah dia sebenarnya iklan ataupun tidak. Tetapi apabila di bahagian komen orang yang post tersebut dia mengiklankan servis dia, terpulanglah pada admin DSG nak buat macam mana kan. Okey, tetapi bukan nak cakap pasal tu sebenarnya. Okey, saya nak sebutkan macam ni pada freelancer kalau dalam kita punya nama servis kita tu kita letakkan contoh editing murah, proofreading murah, nama IG kita harga rendah untuk servis proofreading contoh. And then dekat Facebook pun nama-nama yang menunjukkan bahawa kita meletakkan harga yang rendah untuk servis kita. So bersedialah untuk orang-orang yang akan inquire servis kita adalah orang yang expect harga rendah. Macam tu. Dan jangan pula nanti komplain sekiranya ada klien yang memang expect kita letak harga rendah sebab memang dah kita menarik orang untuk gunakan servis kita dengan meletakkan nama-nama business ataupun nama-nama tajuk IG ataupun nama IG, nama Facebook page yang membayangkan kepada orang bahawa kita meletakkan harga yang rendah, harga yang murah. So of course orang yang hubungi kita nak harga rendah. Macam tu. Jadi saranan saya kepada sesiapa yang ingin memberikan servis proofreading, editing, elakkanlah masing-masing punya pendekatan nak buat macam mana. Tetapi pada saya untuk kekal lama dalam dunia proofreading, editing ni, elakkan daripada meletakkan perkataan-perkataan yang boleh memberikan idea bahawa kita punya servis adalah berharga rendah dan ada kemungkinan ini saya tak kata semua, ada kemungkinan kualitinya juga rendah. Okey. Sebab apa? Berdasarkan pengalaman saya sejak tahun 2010, saya tak kata 10 tahun. Sejak tahun 2010 kalau kita dibayar rendah, tak berbaloi dengan usaha yang kita buat. Tak berbaloi dengan masa yang kita luangkan
untuk kita siapkan sesuatu tugasan tu. Okey, kita kena hormat juga dengan diri sendiri untuk pastikan bahawa kita dibayar dengan bayaran yang sepadan dengan usaha dan masa yang kita laburkan untuk siapkan tugasan tersebut. Jangan sampai kita underpaid. Jangan sampai kita rasa fed up dengan dunia uh, freelancing ni hanya disebabkan oleh kesilapan kita meletakkan harga yang tak sesuai dengan masa dan usaha yang kita letakkan. Macam tu. Sebab apa? Saya percaya dekat luar sana banyak sebenarnya freelancer yang memberikan kualiti servis yang sangat tinggi. Tetapi mungkin mereka kurang panduan, tak berguru, lalu menyebabkan mereka uh, takut untuk letak harga tinggi. Yes, that's the thing. Takut untuk letak harga tinggi, walhal servis yang mereka berikan tu dah layak dah untuk berikan harga yang lebih tinggi sedikit berbanding harga mereka yang lama. Okey, contoh ini pengalaman saya sendirilah. Okey. Saya bermula pada 2010 dengan memberikan servis pada harga RM1.50 per page. Yes, untuk proofreading. RM1.50 per page dan dari masa ke masa saya tingkatkan harga tu sehinggalah saya akhirnya decide untuk keluar daripada dunia freelancing tu dan bantu freelancer lain menerusi Proofreaders United. Okay. Berbalik pada point tentang proofreading murah tadi tu, of course pada awal-awal saya berkecimpung dalam dunia freelancing tu, saya tak rasa harga yang saya letak tu berbaloi. Tetapi memandangkan ketika itu saya tidak ada pengalaman, tak ada guru, saya sentiasa melanggar dinding, that's why saya letak harga rendah. Okay, dan of course yang menggunakan servis saya adalah orang yang expect harga rendah lah sebab saya letak harga rendah. So, untuk level itu tak ada masalah pun nak letak harga rendah. I was there. Saya pernah berada di peringkat yang saya letakkan harga sangat rendah. Okey, tetapi apabila harga rendah tak bermaksud kita punya quality service juga perlu kita rendahkan. Tak. Apabila ada seorang klien mula memberikan kita kepercayaan untuk menyimak dokumen mereka, kita kena give all our best based on our uh, pengetahuan, kualiti kerja pada ketika itu. Okey. Sebabnya kita perlu memandang ke hadapan, dari masa ke masa kita akan naikkan charge kita. Kerana apa? Kerana kualiti kerja kita semakin meningkat. Okey. Jangan kita terlalu selesa dengan harga yang rendah. Kerana apa? Kerana dengan harga rendah inilah ramai klien datang. Tak. Kita kena juga hormat dengan diri kita sendiri bahawa dari masa ke masa kualiti kerja kita ni akan meningkat. So, harga aku pun perlu meningkat seiring dengan aku punya kualiti kerja. Macam mana kita nak tahu bahawa kualiti kerja kita tu meningkat? Satu, dari segi bilangan orang yang berpuas hati dengan servis kita juga meningkat. Dan bukan hanya bilangan mereka meningkat, mereka turut memberikan feedback dan mereka perkenalkan pula servis kita kepada kawan-kawan mereka untuk gunakan servis kita. Itu bermaksud makin ramai yang berpuas hati dengan servis kita dan makin ramai makin tinggi kualiti kerja kita. Kita boleh ukur kualiti kerja kita based on that lah, based on how many clients yang berpuas hati dengan kita. Okay. Sekiranya dari masa ke masa macam tak ada orang pun refer servis aku kat kawan-kawan dia, something is really wrong with your service. Sebabnya kalau servis yang baik, orang akan perkenalkan kepada kawan dia. Kalau servis tu kurang bagus kualitinya, orang tak berani nak promote kat kawan-kawan dia. Macam tu. Okay. Saya tengok ada kat sini. Okay. Thanks Kak Saliza sebab senaraikan poin-poin yang saya kongsikan tadi. So thanks untuk ketiga-tiga poin. So yang poin keempat adalah kita elakkan daripada kita meletakkan pembayang kepada servis kita bahawa kita memberikan servis yang murah.
Okey, sebab murah ini biasanya dikaitkan dengan kualiti yang rendah. So kita tak naklah berikan kualiti yang rendah. Sebabnya kita nak bantu orang, contoh macam kita semak tesis orang, tesis tu nanti akan dinilai oleh profesor ataupun examiner yang mengharapkan tesis itu sudah bagus dari segi penyampaian bahasanya. Tetapi sekiranya kita tidak memberikan kualiti servis yang bagus, kita punya banyak grammar mistakes yang kita tak betulkan, uh, kita dah menganiaya lah orang tu, instead of dia punya kualiti thesis dah bagus dari segi content, and then sekarang dia perlukan bantuan dari segi semakan bahasa pula, tetapi kita pula tak berikan kualiti servis semakan bahasa yang tinggi kualitinya. So student tu kantoi pula di peringkat penyampaian bahasa, walhal dia dah bayar kita untuk semak tesis tu dari segi bahasa. Okay, so uh, satu, jujurlah dengan diri sendiri bahawa sebenarnya kita layak untuk berikan. Ini kucing seko ni kan dah makan tadi. uh, okay, 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 okay lah. Poin ketiga, keempat pun dah habis dah sendal tu. Ada seko manusia, bukan manusia, seko haiwan ini memerlukan bantuan untuk makan. Kucing dah lapar kot. So saya nak habiskan di sinilah. So that's all from me. Saya harap apa yang saya sarankan ni dalam sesi live ni ada poinnya, dan especially para freelancer kat luar sana boleh ambil maklum, dan I am open to any further discussion. Kalau ada apa yang nak bincang boleh PM saya, boleh WhatsApp saya, dan uh, saya punya harapan semoga especially dalam dunia freelance proofreading editing ni lah, supaya orang memandang tinggi kepada freelancers, supaya mereka apa namanya, supaya taklah disebabkan hanya seorang dua yang buat onar ataupun buat masalah ni, freelancer lain pun terpalit juga. Saya tak nak benda tu berlaku, sebab saya di Profit United memang banyak berurusan dengan freelancer. So saya mengharapkan kesemua freelancer yang berurusan dengan Profit United, yang kita kasih job tu, semua adalah orang yang memberikan kualiti servis yang tinggi. Mana-mana yang mungkin ada masalah, kita akan rehatkan dahulu. Dan apabila mereka sudah sampai satu tahap yang mereka boleh, ataupun mereka sudah berada dalam satu keadaan yang membolehkan mereka kembali memberikan servis yang terbaik, kita kembali berikan mereka apa namanya, job. Okay, contoh of course ada perkara-perkara yang berlaku seperti masalah kesihatan, ada kematian ahli keluarga yang menyebabkan mereka mentally disturbed ataupun emotionally unstable. So kita akan okay, rehat dah dulu. So kita tak nak nanti dokumen klien ni tak aniaya pula kan, sebab ditangani oleh orang yang sedang tidak berada dalam keadaan yang optimum untuk memberikan servis yang terbaik. That's why kita rekrut ramai freelancer untuk pastikan bahawa dokumen tu pergi ke tangan orang yang sedang berada dalam keadaan yang sangat optimum untuk memberikan servis yang terbaik. Mana-mana yang sedang bermasalah tu rehat dulu, rehat dulu. Dapatkan balik apa namanya, ketenangan tu, yang mana dengan ketenangan tu kemudian akan contribute, akan menyumbang kepada tingginya kualiti servis yang akan diberikan. Okay. So that's all from me. Assalamualaikum lah, and have a good day semua orang. Bye.